Jadi terima kasih atas pengenalan sebentar tadi. Okay. Saya nak ucapkan selamat datang kepada semua Showpreneur, semua CDM-CDM. Terima kasih kerana sudi luangkan masa pada malam ni. Okay, kita bertemu lagi dalam sesi Zoomina bulanan kita. Jadi bulan ni kita bawakan khas satu jemputan, okay, seorang ahli optometri dari iSmile Optometrist, Cik Ainun Naziha. Okay, boleh nampak tak Cik Ainun kita? Okay, Cik Ainun kita dah ready ke nak sharing pada hari ni? Ready ya? Okey, saya nak tanya apa khabar semua? Okey, saya harap semua orang sihat. Saya harap Cik Ainun pun sihat. Okey. Terima kasihlah luang masa bersama-sama dengan kita sebab hari ini kita nak belajar banyak benda. Okey, objektif kita hari ini kita nak lebih kenal mengenai mata. Okey? Semua boleh dengar ke suara saya? Semua boleh dengar ke? Lupa nak tanya. Tak ada reply ni, tak dengar Jelas. Cik Hajumi kita dah muncul. Boleh clear. CDM Saliha. Okay. Thank you. Thank you. Okay. Objektif kita hari ni kita nak kenali lebih lagi mengenai mata. Macam kita tahu, mata ni antara organ yang kita selalu terlepas pandang. Betul tak? Macam mana nak pandang mata kan? Kita memandang menggunakan mata. Memanglah kita tak pandang mata. Betul tak? Okay. Jadi malam ni kita nak belajar apa sebenarnya kepentingan untuk kita jaga mata. Okay, dan apa sebenarnya masalah yang memang sering-sering sangat terjadi, okay, sering dihidapi oleh rakyat Malaysia kita, lagi-lagi melibatkan mata. Yes, dari mata turun ke hati, CDM Norita. So sweet. Okay, semua jelas Alright. Okay, jadi hari ni kita nak tanyalah Cik Ainun kita macam mana caranya apa orang kata penjagaan mata dan juga Cik Ainun kita akan ceritakan lebih lagi apa masalah yang selalu berlaku pada pasien beliau, okay, berdasarkan pengalaman beliau dan macam mana caranya untuk merawat masalah tersebut. Jadi tanpa melengahkan masa lagi, Cik Ainun kita dah ready? Ready? Mungkin boleh unmute Cik Ainun. Okay. Okey, boleh Okey, tanpa melengahkan masa lagi, saya nak bertanya bersama Cik Ainul lah. Apa sebenarnya masalah yang lazim berlaku dan apa nutrisi yang penting untuk mata? Silakan. Okay, alright. Terima kasih semua yang hadir pada hari ini. Terima kasih juga Sahajidah Haio, Syom, sebab menjemput saya untuk memberikan ataupun sharing session lah bersama dengan anda semua berkenaan dengan kesihatan mata dan apa nutrisi-nutrisi yang diperlukan untuk mata sebenarnya. Okay, so sebelum bermula, soalan saya, adakah anda tahu mata anda sihat? So soalan ni penting sebenarnya sebab kadang-kadang kita tak tahu keadaan mata kita sihat ataupun tak. Macam mana kita nak tahu sihat ataupun tak sebenarnya? Yang paling penting sekali adalah kita kena tahu kita perlu buat regular eye check up supaya kita tahu condition mata kita sebenarnya sihat ataupun tak. Kadang-kadang kita rasa kabur mata kita, kadang-kadang kita rasa selalu berair. So, apa sebenarnya yang terjadi kat mata kita? Yang paling penting sebenarnya adalah untuk kita lakukan pemeriksaan mata secara terperinci untuk tahu condition mata kita. Mungkin dah lama dah kita pakai spek mata. Lepas tu kita rasa macam betul ke power kita ni? So, kena updated. And then kalau kita selalu rasa mata kita berair kan, apakah solutionnya? Apakah sebabnya mata kita selalu kering. So kita kena tahu puncanya dan optometris juga akan bantu daripada segi solusi ataupun membantu daripada segi apa yang perlu dilakukan oleh pasien lah selalunya. Okay, so sebelum nak pergi kepada slide seterusnya. Okay, so macam kesihatan badan kita, apa yang kita perlu lakukan untuk dapatkan tubuh yang sihat, selalunya adalah kita perlu dapatkan nutrisi yang bagus untuk badan kita perlu lakukan exercise untuk badan kita. Sebenarnya benda yang sama juga perlu dilakukan untuk kita punya mata. So kita fokus kepada slide yang saya tunjukkan ni, apakah yang dimaksudkan dengan diet sihat untuk penglihatan yang terbaik. So, diet sihat untuk penglihatan yang terbaik ni adalah mengandungi ataupun dikumpulkan sekali, apa yang diutamakan adalah pengambilan makanan sihat lah, terutamanya buah-buahan, sayur-sayuran, and then merangkumi juga dengan protein, dan mestilah
rendah lemak, kolesterol, garam dan gula tambahan. So sama dengan apa yang diperlukan oleh kita punya badan. Tapi untuk mata ni yang paling penting sekali sebenarnya yang kita nak make sure mata kita sihat ataupun untuk dapat penglihatan yang jelas adalah bahagian retina. So apa retina kita perlukan sebenarnya? Kalau pernah dengar orang cakap makan carrot power turun ataupun tak ada power. So sebenarnya itu adalah mitos. Sebab apa? Sebab bukan makan carrot power kita tak naik ataupun terus tak ada. Sebenarnya carrot tu mengandungi nutrisi yang sangat-sangat diperlukan oleh kita punya retina. So macam mana kita nak bagi retina kita sihat? Makan carrot. Betul orang cakap makan carrot mata sihat kan? Sebenarnya itulah dia punya, kita panggil dia punya ingredient ataupun dia punya nutrisi dalam carrot sendiri sebenarnya mengandungi lutein and zeaxanthin yang diperlukan oleh bahagian retina kita. Okay? So next slide. Ini saya tunjukkan 3 penyakit utama yang berisiko tinggi akibat kekurangan vitamin. So, apakah 3 penyakit tersebut? Yang pertamanya adalah katarak, yang keduanya adalah degenerasi makula dan yang ketiga adalah mata kering. So, degenerasi makula ni adalah penyakit yang kebanyakannya terjadi kepada mereka yang berusia 50 tahun dan ke atas. So, macam mana ia boleh terjadi? Sebenarnya adalah disebabkan oleh kekurangan nutrisi dalam badan kita yang menyebabkan sel-sel pada bahagian retina kita berkurangan fungsinya. So that's why lah boleh jadi degenerasi makula. So macam anda semua boleh tengok dekat gambar ni yang atas sekali tu yang kita panggil sebagai cataract. Cataract ni terjadi pada kita punya kanta mata. Kalau tengok dekat gambar tersebut, kanta tu bukan warna transparent. Kanta tu berwarna putih. So putih ni maksudnya dah start ada cataract. Okay, dan yang ketiga, gambar ketiga tu nampak macam mata warna hijau. Kenapa mata warna hijau? Sebenarnya untuk optometrist check mata kering ni, kami perlu letakkan kita panggil fluorescent. Fluorescent ni adalah untuk mewarnakan bahagian depan mata untuk tengok berapa lama air mata tu kekal dekat mata lah. So kalau tengok bahagian sebelah kiri gambar tu adalah yang normalnya, bahagian sebelah kanan tu adalah mata yang kering. So kalau anda semua tertanya-tanya, mata kering tu macam mana? Sebenarnya mata kering ni adalah simptomnya adalah orang-orang yang selalu rasa mata dia berair. Okey, ada tak antara anda dekat sini yang ada selalu rasa mata dia berair? Cuba komen sikit dekat bawah tu. So, kalau mata kering ni tak semestinya dia rasa mata dia perit saja sebenarnya. Yang paling senang, simptom yang paling senang orang rasa adalah mata dia kerap berair lah. So, kerap berair ni maksudnya kenapa dia terjadi macam tu? Sebab signal daripada otak menghantar kat mata, dia cakap bahagian mata tu kering, tolong hantar banyak lagi air. So that's why mata kita banyak air tapi dia punya kualiti kurang. So bila kita check pakai fluorescent, dia senang evaporate. Dia senang kita panggil senang kering. So that's why bila kita check mata, kita nampak gambar yang seperti saya tunjukkan tu lah. Okay? Alright. Next slide. Okay, so hasil daripada kajian yang dilakukan oleh National Eye Institute, di age-related eye disease study, dia menunjukkan bahawa agen antioksida yang tinggi bersama dengan vitamin A, C, E serta mineral mampu menurunkan risiko masalah penyakit mata seperti degenerasi makula ataupun macular degeneration dan juga cataract. So macam gambar yang saya tunjuk dekat sebelah ni, itu adalah antara nutrisi-nutrisi yang sangat diperlukan oleh mata. Vitamin C, vitamin B, omega 3. So ini adalah sumber-sumber makanan. Contoh sumber-sumber makanan yang mengandungi semua nutrisi-nutrisi tersebutlah. Okay, next slide. Okay, so ini adalah set pemakanan untuk mata sihat. Set pemakanan ni maksudnya apa? Maksudnya bila kita makan full meal, macam makan tengah hari kan, so kita kena ada vitamin A, kena vitamin B, vitamin C, semua tu lengkap dalam satu meal kita lah. Maksudnya kalau contohnya kalau kita makan lunch, ada nasi,
kena ada sayur, kena ada buah. Lepas tu kena ada juga contohnya lutein and zeaxanthin tu datang daripada mana? Datang daripada carrot ataupun kita panggil buah-buahan ataupun sayur-sayuran yang berwarna. Berwarna macam carrot, tomato, semua tu adalah sayur-sayuran yang berwarna yang boleh membantu meningkatkan tahap kesihatan pada bahagian retina. Okay, alright, next slide. Okay, so dari tadi saya cakap pasal lutein and zeaxanthin. Apa tu sebenarnya lutein and zeaxanthin ni? Lutein and zeaxanthin ni sebenarnya adalah pigmen semula jadi yang ada dekat dalam sayur-sayuran hijau, buah-buahan, jagung, kuning telur, yang sebenarnya dia adalah pemberi warna kepada makanan tersebut ataupun nutrisi yang memberi warna kepada makanan tersebut lah. Okay, fungsinya adalah untuk memberikan nutrisi pada mata dan ia juga bertindak sebagai antioksida yang menghalang daripada radikal bebas yang berbahaya, dan radikal bebas yang berbahaya inilah yang boleh menyebabkan macular degeneration. So macular degeneration ni bila dia terjadi, dia memang kalau kita panggil tu untuk dia back to normal. Untuk back to normal tu maksudnya untuk dia melihat dengan jelas semula, kita panggil tu dia punya percentage sangat, kalau 100%, mungkin dalam 40% sahaja dia boleh dapat melihat dengan sangat jelas. Tapi selebihnya mungkin dia akan nampak sedikit kabur. Sebab itulah kita sebenarnya nak mengurangkan kadar-kadar penyakit mata yang seperti inilah. Okay, alright, next slide. Okay, so selain tu kita juga kena tahu apa itu punca-punca mata kabur. So antara saya tunjukkan kat sini adalah ini adalah 4 punca mata kabur. Yang pertama sekali adalah rabun jauh ataupun rabun dekat. Biasa kan kita dengar kabur ni, mungkin orang cakap power kot tak cukup. Tapi sebenarnya kabur ni bukan datang daripada satu punca sahaja. So bila kita check mata kan, kita kalau macam kita rasa macam mungkin kabur ni datang daripada power spec lah tu kan, tak cukup. Tapi sebenarnya it's more than that. Mungkin ada juga orang yang kabur disebabkan oleh power tak cukup. Yang kedua, mungkin ada cataract. So kalau kita tak check ada cataract ke tak, kita just tukar power saja. Jadi sebenarnya kita tak tahu condition sebenar mata kita macam mana. Okay, alright. Selain tu juga complication kencing manis dan juga darah tinggi. So komplikasi kencing manis dan darah tinggi ni adalah satu perkara yang memang kalau nak cakap awareness dia sangat kurang dekat orang Malaysia sendiri lah. Sebab kadang-kadang bila dah ada kencing manis ni, kita kena sangat-sangat mengikut appointment doktor. Sebab kita kena jumpa doktor. Sebab kalau kita tak jumpa, kita tak makan ubat, apa yang jadi adalah pendarahan pada bahagian dalam mata ataupun retina kita. So bila dah ada pendarahan bahagian retina ni, apa akan jadi adalah penglihatan kita kabur. That's why saya cakap punca kabur ni bukan datang daripada satu punca saja. So kencing manis ni bila kita tak kawal, gula akan naik, akan turun. So bila gula naik turun ni, dia akan menyebabkan kita punya salur darah bahagian belakang mata tu fragile dan pecah, menyebabkan pendarahan. So pendarahan ni kalau sikit dia masih boleh doktor buat laser. Tapi kalau dia dah mengganggu tempat sensitif pada mata kita, dia akan menyebabkan penglihatan menjadi kabur. Macam dekat kita punya klinik, memang kita selalu akan banyak juga kita terima pasien-pasien yang ada kencing manis, ada darah tinggi, ramai yang kontrol, alhamdulillah. Cuma kalau baru tahu memang kita akan nasihatkan untuk terus buat appointment dengan doktor untuk dapatkan ubat kawal kencing manis sebenarnya. So itu sangat penting lah. Okay, right. Yang keempatnya adalah glaukoma. So glaukoma ni apa? Glaukoma adalah tekanan dalam mata kita yang terlalu tinggi dan akan menyebabkan kerosakan pada saraf mata lah. So bila salur darah dan saraf mata kita rosak, itu yang akan menyebabkan penglihatan kita menjadi kabur, tak selesa untuk tengok dengan jelas macam tu. Okay, alright, next slide. So kita pergi kepada
solusi kepada punca mata kita jadi kabur tadi. So apa solutionnya kalau mata kita kabur tu kan? Yang pertamanya kalau contoh ni rabunnya adalah kaburnya adalah disebabkan oleh rabun, kita perlulah memakai cermin mata. Kalau orang yang ada rabun usia ni apa? Rabun usia ni adalah rabun yang bila kita dapat bila umur 40 tahun ke atas. Bila tiba-tiba dekat tak nampak jelas. Itu kita panggil sebagai rabun usia. So untuk orang yang ada rabun usia, cara kita nasihatkan untuk pakai cermin mata multifocal. Multifocal tu apa? Cermin mata yang boleh pakai tengok jauh, tengok dekat dengan jelas lah. Okey, itu solusi untuk kabur disebabkan oleh rabun. Yang keduanya, kalau tiba-tiba dah ada cataract pula. So, cataract tu apa? Cataract selaput lah. Okey, kalau masih baru, cataract tu masih tak tebal lagi, kantar kita tak nampak macam gambar putih tadi saya tunjuk tu, okey, itu maksudnya masih boleh dibetulkan dengan cermin mata. Tetapi, sekiranya cataract tu dah tebal, kita perlu hantar pasien kepada ophthalmologist untuk lakukan pembedahan. Sebab cataract ni dia tak ada solution yang lain. Solution yang lain tu maksudnya dia tak ada pun eye drops yang boleh bantu untuk kurangkan cataract. So kalau lepas ni tuan-puan ada perasan ads ke ataupun dekat Facebook tu nampak, oh ubat titis ni boleh baikkan cataract. So sebenarnya tak ada lagi study yang menunjukkan penggunaan eye drops yang terjual tu mampu untuk mengurangkan cataract. Sebenarnya tak ada. So solution untuk cataract hanyalah pembedahan sahaja. Okay, right. So kalau cara untuk kita kontrol ataupun cara untuk kita kawal cataract ni sebenarnya adalah dengan pemakaian cermin mata hitam. Dan kalau banyak outdoor activity, kita nasihatkan untuk untuk pakai topi. Sebab apa? Sebab pakai topi sebab kita nak protect mata kita daripada sinar UV yang bahaya lah. Tak nak ada direct sunlight masuk dalam kita punya mata. Okay, alright. Next slide. Okay, so kalau untuk komplikasi diabetes ke hypertension ke, macam mana cara untuk kita kawal ataupun macam mana kita tak nak bagi mata kita terus tiba-tiba kabur. So yang pertamanya kita kena buat pemeriksaan mata secara berkala. So ubah gaya hidup kita daripada kita banyak makan benda-benda manis, kita kena kurangkan dan kita kena banyakkan exercise lah. Dan yang paling penting sekali sebenarnya adalah untuk makan ubat yang doktor bagi. Sebab apa? Sebab kalau kita tak follow doktor punya prescription, so dia akan menyebabkan gula tu naik turun, naik turun. So bila naik turun, dia akan menyebabkan penglihatan kita kabur. Alright, last sekali kalau solution untuk glaukoma, perlu lakukan pemeriksaan mata secara berkala sebab glaukoma ni once kita ada, dia akan ikut kita lifetime. Maksudnya, kalau doktor dah start bagi prescription untuk eye drops, kena pakai sepanjang hayat. Kalau kita tak pakai, apa akan jadi? Boleh jadi sampai kita tiba-tiba blind. Tiba-tiba tak nampak jelas. Dan gelap kita punya penglihatan. Sebab apa? Sebab pressure dalam mata kita terlalu tinggi lah. Okay? Alright. Okay, right. So next slide, kita pergi pula kepada punca mata pedih, berair, merah dan tak selesa. Okay, right. So punca mata kering ni, punca-punca mata kita pedih, berair semua tu kan. Apa dia? Yang pertamanya adalah mata kering. So untuk mata kering ni kebiasaannya orang yang banyak bekerja indoor. Macam kita banyak kerja dalam office, kita tengok komputer kan. Sebenarnya orang yang tengok komputer ataupun gadget ni, dia ada tendensi untuk lupa kedip mata. So bila dia lupa kedip mata, apa akan jadi adalah keadaan bahagian matanya kering. So that's why orang yang kerja office ni tendensi untuk dia ada mata kering lebih tinggi berbanding orang yang kerja outdoor lah. Alright. Untuk yang keduanya, punca mata pedih dan berair adalah mata cala. So mata cala ni kita memang tak boleh nak check secara kita panggil tanpa alat. Sebab kalau kita tengok je mata orang tu kan, kita check, dia tengok saja, kita takkan tahu. Kita takkan tahu dia ada mata cala ataupun tak. So that's why untuk check mata cala tu kita perlu letakkan pewarna sikit dekat mata untuk tengok condition kornea tu sendiri.
Kalau ada cala pada mata, boleh tengok macam gambar tu dia nampak macam ada star, macam ada dot-dot kecil kan. So dot-dot kecil tu sebenarnya adalah luka pada surface kornea lah. Bahaya ke tak sebenarnya cala ni? Mengikut kepada banyak ataupun tak cala pada mata. So kalau ikut condition dalam gambar ni sebenarnya dah stage yang ketiga macam tu, so sebenarnya akan senang kena infection. Kalau mata cala yang biasa, itu cala tu boleh baik dalam masa 2 minggu macam tu dengan pemakaian eye drops lah. Tapi kalau tengok macam dalam gambar, yang ini mungkin ambil masa dalam 1 ke 2 bulan untuk baik dengan pemakaian eye drops lah. Okay, alright. Then punca yang ketiga adalah disebabkan oleh complication kanta lekap ataupun contact lens complication. Kalau ada tuan-puan yang kat sini pakai contact lens, tiba-tiba rasa mata merah berair, kena cepat-cepat take off contact lens. Take off contact lens, letak eye drops dekat mata. Sebab apa? Sebab kita tak nak bila mata kita merah tu, maksudnya mata kita tak cukup oksigen. Bila tak cukup oksigen, ada contact lens dekat mata kita, dia akan menyebabkan oksigen tu lagi rendah. So kena take off contact lens bagi mata tu relax dulu lah. Okay, so antara part gambar tu nampak macam menakutkan sikit, tapi ini adalah kesan-kesan kalau kita abuse the use of contact lens. Maksudnya kalau kita pakai contact lens, sepatutnya pakai contact lens 8 jam sehari, pakai sampai 18 jam sehari. So ini antara complication yang boleh terjadi. Sepatutnya kalau pakai contact lens, perlu pakai contact lens tu dalam masa seminggu, at least ada 2 hari off. So 2 hari off ni kenapa? Sebab kita nak bagi kornea kita berehat. Kita tak nak bagi dia paksa bahagian kornea untuk tak ada oksigen yang banyak masuk ke bahagian kornea. So that's why lah kita minta selalunya untuk off contact lens for 2 days at least kalau pakai contact lens yang tegal lah. Kalau contohlah memang tak ada cermata spare untuk dekat rumah ke, at least kalau dekat rumah tu kena take off contact lens lah. Take off contact lens. Kat rumah tu mungkin kabur sikit lah. Tapi kalau bekerja boleh pakai. Jangan overuse contact lens lah. Kalau overuse contact lens ni bukan je kabur, boleh juga jadi kebutaan yang kekal. Jadi kita tak nak lah. Bila dia dah ganggu kornea, dia akan menyebabkan penglihatan kita susah untuk balik kepada yang normal lah. Okay. Yang ketiganya adalah jangkitan kuman. So jangkitan kuman ni dia memang akan sakit selalunya. Jangkitan kuman selalunya sakit, dia berair. Kadang-kadang bila kita bangun pagi, kita punya bahagian mata tu akan ada banyak tarik mata lah. Itu tanda-tanda yang kita ada sebenarnya infection ataupun konjungtivitis lah. Mata kita akan merah. Dan kebiasaan konjungtivitis ni berjangkit. So berjangkit maksudnya kalau seorang dah ada, contohlah mak dah ada, so maksudnya kena jauhkan diri daripada anak-anak sebab mungkin akan berjangkit dekat anak pula. Kalau anak yang ada, mak memang kena jaga, cumanya jangan direct contact dekat bahagian mata lah. Direct contact tu maksudnya terpegang, bersihkan mata anak pakai jari sendiri ke, kalau boleh pakai glove, and then terus dispose glove tu lah. Okay, alright, so kita pergi kepada solusi. Next slide. Okay, right. Solusi untuk mata kering tu apa? Yang pertamanya adalah pemakaian artificial tears ataupun artificial eye drops. Ini untuk bantu kita bagi tambahkan air mata dalam mata kita supaya kita lebih selesa dan kita rasa comfort untuk melihat dengan jelas. Yang keduanya adalah pengambilan suplemen. So pengambilan suplemen ni macam saya bagi tahu tadi, suplemen ni kena tengok betul-betul adakah dia untuk mata dan adakah dia mengandungi bahan-bahan macam saya bagi tahu tadi, vitamin C, lutein dan zeaxanthin. Yang itu adalah specific for eye. So kalau untuk artificial tears ni kena make sure artificial tears ni kalau awak pakai contact lens, kalau anda memakai contact lens, kena make sure kalau eye drops tu boleh tak pakai dengan contact lens. Ada eye drops yang memang tak boleh pakai dengan kita punya contact lens. Tapi ada eye drops yang dia tulis dekat dia punya botol, suitable for contact lens use. So kena tengok betul-betul. Okay, alright. Untuk solution, kalau ada complication contact lens, kena dapatkan pemeriksaan bersama dengan optometrist. Sebab apa? Sebab kita nak check kornea tu dah affected ataupun belum. Kalau dah affected, memang selalunya kita akan terus refer kepada doktor mata. Doktor mata akan prescribe ubat macam antibiotik, semua tu lah. Okay? Dan perlu hentikan pemakaian kanta lekap buat sementara waktu. So bukanlah tak boleh pakai selama-lamanya, tapi for the time being, untuk baikkan complication contact lens, kena take off dulu contact lens. Alright?
Okay, next slide. So untuk jangkitan kuman, kena dapatkan pemeriksaan mata secara terperinci, bukan je dengan optometris tapi bersama dengan doktor mata lah, dan kena gunakan ubat titis yang disarankan oleh doktor mata. And untuk tuan-puan semua, saya nasihatkan jangan beli ubat mata sembarangan tanpa saranan daripada doktor mata ataupun optometris bertauliah. Sebab apa? Sebab eye drops yang dijual dekat luar without prescription from doktor ophthalmologist ataupun optometris mungkin mengandungi bahan-bahan terlarang macam steroid. Yang steroid ni sebenarnya dia akan mengganggu daripada segi apa? Dia akan mempercepatkan katarak, dia akan menyebabkan glaukoma ataupun tekanan mata kita terlalu tinggi. So that's why kita tak nasihatkan kalau nak beli artificial eye drops tak ada masalah, tapi eye drops yang selalunya keluar dekat kita punya Facebook, Instagram tu selalunya kena berhati-hati. Okay, tanya dulu. Pergi dekat any clinic ataupun kedai cermin mata yang ada optometris, tanya okey ke eye drop ni. So kalau dia suspicious, jangan beli. Okay, alright, so next. Okay, so ini adalah tips dan langkah-langkah berjaga-jaga ketika membeli ataupun kita mencari suplemen mata. Yang pertamanya kita nak tahu dia selamat dan bermanfaat. So macam mana kita nak tahu dia selamat dan bermanfaat? Kebiasaannya dia berdaftar dengan KKM lah. Okay, yang kedua kena baca label dengan berhati-hati. So sekiranya ada penyakit, contohnya ada darah tinggi, kencing manis yang tak boleh nak makan ubat tu, biasanya dalam dia punya description tu akan beritahu lah tak sesuai untuk siapa, untuk orang yang pregnant ke macam tu. Okay, ikut garis panduan yang diberikan, jangan sekali-kali melebihi dos yang ditetapkan lah. Okay, dapatkan juga pendapat doktor sekiranya hamil, menyusu. Okay, dan yang kedua, kalau pengambilan banyak sangat suplemen ni boleh menyebabkan masalah lain seperti mungkin overdose. So overdose yang kita takut lah, untuk kita reducekan balik dia punya dose tu ambil masa. So kalau boleh, kalau suplemen tu makan untuk sekali sehari, makan sekali sehari saja. So sebenarnya sudah mencukupi. Kenapa dia bagi tahu sekali sehari? Sebenarnya ialah mencukupi untuk nutrisi mata. Okay, alright, next slide. Okay, so nak tanya tuan-tuan, pernah tak buat pemeriksaan bahagian saraf mata? So saraf mata ni sangat-sangat berkait dengan nutrisi pada mata kita. So kalau contohlah kan, kita rasa kabur tu kan, dah buat cek mata, dah cek power semua okey. So pernah tak cek bahagian belakang mata? So bahagian belakang mata ni kunci dia sebenarnya, kunci untuk tahu mata tuan-tuan sihat ataupun tak lah. So kalau contoh bahagian belakang mata ni, bila kita capture gambar, macam saya tunjuk gambar dalam ni kan, bila kita capture gambar, kalau kita nampak ada white spot, ada hemorrhage ataupun pendarahan dalam mata, so ini maksudnya tanda-tanda bahagian belakang mata kita tak sihat. So kenapa? Mungkin tak perasan dah start ada kencing manis, mungkin tak perasan dah start ada hypertension. So puncanya kita kena tahu. So kalau contohnya puncanya adalah disebabkan oleh kencing manis, kena cepat-cepat dapatkan rawatan daripada doktor. Okay, alright, next slide. So kalau tengok dekat bahagian gambar yang saya tunjuk, ini adalah retina yang sihat. Retina yang sihat ni kita tak nampak pun ada pendarahan dalam mata, tak nampak pun ada white spot or black spot. Ini apa yang paling penting sekali yang nak tengok pada bahagian retina ni sebenarnya adalah salur darah. Salur darah. Yang keduanya adalah kita punya, nampak tak bahagian warna hitam dekat bahagian tengah mata tu? So sebenarnya kenapa dia hitam? Sebab itu sebenarnya adalah tempat saraf kita paling banyak sekali. Kalau tiba-tiba lah kita nampak ada white spot dekat situ, kita nampak pula ada pendarahan dekat bahagian situ, maksudnya mata kita dah tak sihat lah tu. Mungkin ada kesan-kesan kencing manis, ada kesan darah tinggi dekat situ. Okay, alright, next slide. Okay, so ini adalah gambar bahagian saraf darah dan saraf pesakit kencing manis dan juga darah tinggi. So nampakkan merah dekat atas tu, dekat gambar tu merah, lepas tu ada nampak white spot pula kat bawah-bawah tu. So ini adalah condition mata pesakit kencing manis. Kebiasaannya kalau kencing manis tak dikawal, ada je orang yang ada kencing manis dah 10 tahun, 20 tahun, keadaan mata dia bukan macam ni. Ada. Sebab apa? Sebab dia orang kawal. Kawal tu maksudnya gula tak lebih daripada berapa? 6 normal dia kan. So tak lebih daripada tu. So kalau
kontrol, biasanya kita akan nampak retina yang sihat macam gambar sebelum ni. Tapi kalau tak kontrol ni maksudnya tak makan ubat, and then makan kita tak jaga, so kita boleh nampak pendarahan pada bahagian belakang mata lah. Okay, alright, next slide. Okay, so nasihat saya buatlah pemeriksaan mata secara terperinci bersama dengan optometrist. Yang pertamanya untuk anda tahu, bukan sahaja power mata, yang penting sekali adalah untuk anda tahu keadaan bahagian kornea dan juga bahagian retina. So dua ni penting, sangat penting. Bukan sahaja power, tapi retina anda kena tahu juga sihat ataupun tak dengan bahagian kornea. Kornea ni apa yang kita nak check? Satu, yang pertama tadi, yang pertamanya kita nak tengok ada mata kering ke tak. Yang keduanya sebenarnya kita nak tengok ada cataract ataupun tak. So cataract ni kalau awal tak ada masalah. Tapi kalau dah rasa memang tak boleh nak nampak langsung. Sebab apa? Sebab mungkin cataract tu dah tebal dah. Okay? Alright, next slide. So kita conclusion je lah. Okay, conclusionnya. So sebagai optometrist saya nasihatkan untuk anda lakukan pemeriksaan mata sekurang-kurangnya 1 tahun sekali. Okay, jangan gunakan ubat titis mata sembarangan. Dapatkan nasihat dulu daripada optometrist ataupun doktor mata dan segera berjumpa dengan optometrist ataupun doktor mata sekiranya mengalami masalah mata. Alright, saya rasa itu saja sharing session saya pada hari ini. Sekiranya ada soalan, boleh kemukakan. Bagi siapa yang ada soalan, boleh tulis dekat chat box. Okay, kita boleh bacakan untuk Cik Ainun kita jawab. Okay, dekat tangan saya ada 3 soalan. Okay. Okay, yang pertama tadi saya nampak ada yang tanya, adakah cataract boleh berulang? Adakah cataract boleh berulang? Okay, soalan yang sangat bagus. Okay, so kalau cataract ni, macam saya bagi tahu tadi, cataract ni bila dia ada, dia akan kekal. So solusinya hanyalah dengan buat operation sahaja. So boleh tak bila kita dah buat cataract surgery tu, cataract tu jadi lagi? Mungkin boleh terjadi disebabkan oleh kantung kanta mata kita. So kantung kanta mata kita tu dia ada kantung dia. So kalau contohnya lah kantung tu masa buang yang pertama tak bersih, dia akan menyebabkan juga kabur selepas kita buat surgery lah. So yang ini kita tunjukkan sikit. Sekejap ya. Kalau ini adalah kanta mata yang ada cataract lah. So ini adalah Okay, nampak ke? Okay. So ini adalah posterior subcapsular cataract. So posterior subcapsular cataract, nampak ke? Okay. Yang ini adalah terjadi disebabkan oleh kantung kanta mata kita yang kotor lah. Maksudnya boleh jadi lagi sekali. Tapi sangat rare lah kita panggil. Dia biasanya bila kita dah buat surgery tu, kanta mata kita daripada kuning, dia akan jadi putih macam ni. Daripada kuning macam ni, dia akan jadi putih macam ni. So kalau orang takut nak buat cataract surgery, sebenarnya kalau kita buat surgery tu, kita dapat penglihatan macam baby. Macam baby tu maksudnya penglihatan yang bagus lah. Ada orang yang rasa macam boleh ke sebenarnya? InsyaAllah kalau cataract surgery ni adalah antara cataract surgery yang berjaya. Surgery yang berjaya sebab dia sekejap je perlu masuk dalam operation theater dalam setengah jam untuk buang satu mata. Tapi kebiasaannya doktor tak akan buat untuk dua-dua sekali lah. Kalau ada cataract pada dua-dua mata, dia akan buat sebelah mata dulu, dah heal sebelah mata, baru akan sebelah mata lah. Macam tu. Okey, terima kasih. Maknanya cataract ni memang kita kena jaga betul-betul lah kan. Kalau tak memang kena buat surgery lah dia punya. Betul. Sebabnya. Dia juga yang nak tahu, selalunya patient dekat klinik kan, kalau kanak-kanak rabun tu, seawal umur berapa yang Cik Ainun pernah jumpa? Okay, untuk kids yang kalau kat klinik ni yang paling awal saya jumpa 5 tahun. So, kanak-kanak 5 tahun yang saya jumpa, kanak-kanak ni, adik ni dia tak nampak jelas tu, dia suka kelip mata. Mak dia bagi tahu adik dia suka kelip mata. So bila dia kelip mata ni, dia tengok TV, dia suka tengok dekat-dekat. Jadi sebab dia rasa macam, oh kalau kedip mata tengok dekat-dekat dia boleh nampak jelas. Tapi itu sebenarnya adalah tanda-tanda anak-anak tu sebenarnya tak nampak jelas.
So jangan rasa macam takutlah nak cek mata nanti mesti kena pakai spek mata. Bukan itu persoalannya. Sebenarnya kalau kita lambat kita detect anak tu ada power ataupun ada rabun, dia akan menyebabkan mata malas ataupun juling. So sebenarnya kita tak nak kan anak-anak kita nampak juling. Bila juling mata dia akan keluar tau. Bukan dia je rasa diri dia macam kenapa aku seorang macam ni. Nanti dia akan tanya kawan-kawan dia mungkin akan ejek dia. So sebenarnya apa tu parent sendiri kena alert dengan keadaan mata anak lah. Kalau dia dah kerap kedip mata and then dia kerap gosok mata bila tengok TV tu dekat-dekat, okay, boleh start tanya plat kereta dekat depan dah nampak ke tak? So itu antara cara untuk kita tahu. Ataupun kalau kat rumah tu tanya dia, jam kat dinding tu nampak ke tak? So kalau dia dah cakap kabur-kabur, tak nampak tu, kita jangan rasa macam, ya ke dia ni? Ya ke? Kabur. Bawa je jumpa optometrist untuk kita check dulu. Sebab kita bukannya macam orang dewasa, kita akan check pakai ABC kan. Tapi untuk kids yang 4 ke 5 tahun, kita tahu dia tak pandai ABC lagi, ada yang tak pandai ABC lagi. Jadi kita ada alat lain yang kita gunakan untuk measure power dia. So ada juga eye drops yang perlu kita letakkan supaya kita dapat accurate power lah. Macam tu. Okey, untuk soalan yang ketiga, kita malam ni kita buka 5 soalan lah ya. Boleh. Banyak soalan nanti tak habis sampai besok kan. Jadi untuk yang ketiga ni, soalan antara wanita dengan lelaki yang mana lebih cenderung untuk dapat sakit mata ni, masalah mata? Sakit mata, okey, banyak broad ni soalan dia. Okey, Maksudnya so penyakit. kalau sakit mata ni, kalau rabun lah kita panggil dia tak ada statistik lelaki atau perempuan. Maksudnya tak kira gender. Kalau study sekarang ni, dia predict another beberapa tahun akan datang, 2050, separuh populasi dalam dunia ni akan rabun. Dia bukan disebabkan oleh genetik sahaja, dia adalah disebabkan oleh environmental factor seperti kita banyak buat kerja dekat and then kita banyak expose kepada gadget. So itu adalah punca-punca utama sebenarnya peningkatan power rabun ataupun dulu kita tak ada power tapi tiba-tiba kita ada power. So kenapa? Sebab dunia kita dah semakin digitalize. So bila kita semakin digitalize, sebenarnya apa yang kita tengok dekat komputer kita ada Blu-ray yang berbahaya sebenarnya. So Blu-ray yang berbahaya ni akan menyebabkan cepat lagi kita kena contohnya macular degeneration, dan bila kita terlalu lama menghadap PC, kita punya muscle mata tu dia fatigue. Bila fatigue tu akan menyebabkan kabur dan juga ia boleh menyebabkan rabun lah sebenarnya. So sebenarnya kalau daripada segi soalan tu tak ada lelaki ataupun perempuan, siapa-siapa pun boleh kita panggil boleh kenalah efek rabun ni. Cumanya untuk rabun warna. Untuk rabun warna ni dia special case. Rabun warna ni memang lelaki yang ada rabun warna. Perempuan adalah pembawa rabun warna. Maksudnya perempuan takkan ada yang rabun warna, lelaki sahaja yang kena. Sebab apa? Sebab XX, YY, macam itulah kromosom tu kan. So kalau perempuan dia adalah pembawa lah. Macam kalau tiba-tiba anak ada rabun warna, kena check lah sama ada keturunan ayah ada ke yang rabun warna. Kalau tak ada, mungkin mam adalah pembawa lah. So rabun warna je yang ada gender. Yang lain semua tak ada. Jadi kita cerita pasal rabun kan. Rabun ni sebenarnya betul ke apa orang kata boleh turun? Maksudnya kalau power tu daripada 300 boleh turun jadi 200. Apa dia punya faktor tu kadang-kadang nak? Okay, right. So sebenarnya kan kalau rabun ni dia bila kita ada rabun, dia sebenarnya tak boleh nak turun. Bukan tak boleh nak turun. Dia sama ada maintain ataupun power kita naik. So bila power kita naik ni itu memang disebabkan oleh kita banyak near work lah sebenarnya, near work. Tapi kan sebenarnya kalau power kita daripada contohlah 500 kepada 200, sebenarnya sebagai optometrist saya akan takut. Sebab apa? Sebab mungkin biasanya orang yang ada penurunan power ni mungkin ada sakit.
Mungkin ada sakit, yang pertamanya mungkin katarak lah. Ataupun tiba-tiba dia ada makan ubat cairkan darah. So itu antara punca-punca yang power tu boleh turun. So bila sebagai optometris saya akan mungkin ada sakit. Tapi kalau patient mungkin cakap baguslah power lagi turun. Tapi systemic disease dia pun kena ambil tahu jugalah. Ada sakit apa, darah tinggi, kencing manis, semua tu kena ambil tahu jugalah. Okay, jadi soalan terakhir lah. Saya kira mungkin untuk malam ni. Ada Okay. yang tanya, apa tadi? Kalau ada warna biru sekeliling mata hitam, apa tandanya? Ada warna biru sikit. Oh, okay. So, kita panggil tu sebagai arca sinilis. Arca sinilis ni dekat bahagian mata. Kita tunjuk sikit lah mata kan. Okay. So, nampakkan mata ni, tiba-tiba nampak keliling ni ada warna putih ataupun warna biru lah kadang-kadang orang nampak kan. So, sebab apa? Sebabnya itu adalah punca utamanya adalah disebabkan oleh yang pertama adalah aging process. Yang kedua adalah high cholesterol. So, bila kita ada high cholesterol, apa yang terkeluar dekat warna putih tu sebenarnya adalah kita panggil pigment-pigment. Pigment-pigment yang lebihan daripada kolesterol tu sendirilah. Tapi bila dah ada kita panggil ring warna putih ataupun biru tu, dia sebenarnya tak mengganggu kita punya penglihatan. Tapi dia adalah tanda seorang tu dah start ada high cholesterol lah. So bila ada high cholesterol tu biasanya dia akan lead to stroke. So daripada situ kita boleh advise patient. So bila ada high cholesterol ni kena hati-hati, jantung kena jaga, semua tu lah. So that's why orang cakap dari mata turun ke hati tu betul lah tu. Kita nak kena tahu betul-betul keadaan mata patient sebelum kita tahu mata dia sebenarnya kabur sebab apa je. So kita kena buat semua check up dulu baru kita boleh tahu sama ada keadaan mata tu betul-betul sihat ataupun sebenarnya bukan kabur disebabkan oleh power sajalah. Oh, macam tu. Jadi, tadilah 5 soalan yang kita tanyakan. Okay, kepada optometris kita sangat jelas. Okay, soalan kita mungkin kalau ada siapa-siapa lagi ada soalan nak bertanyakan soalan boleh kontak sendiri si optometris kita ataupun nak buat cek mata, rasa risau mata boleh kontak. Okay, jumpa doktor anda, jumpa optometris anda untuk cek keadaan mata. Sebab macam Cik Ainul cakap tadi, sebenarnya mata kita ni bukan macam organ yang terasing. Dia kalau ada apa-apa kat mata tu mungkin boleh jadi juga sebab ada benda lain juga dekat badan kita. Okay, jadi kesihatan secara overall tu pun dia mainkan peranan penting untuk kesihatan mata kita. Jadi, okay. Jadi kami nak ucapkan terima kasih banyak-banyak Cik Ainun atas kesudian untuk memenuhi jemputan daripada Syam untuk datang pada malam ni kan, malam Jumaat, esok malam Sabtu. Esok hari Sabtu. Okay. Jadi cukup ringkas dan padat. Okay, banyak sangat info yang saya yakin semua Showpreneur kita apa kata dah faham. Betul tak? Okay, Showpreneur kita okey ke? Setakat ni faham kan apa yang Cik Ainun kita cerita? Tapi jangan risau, hari ni kita tak ada quiz. Okay, so jangan risau kalau mana yang terlepas. Okay, nanti informasi rakaman kita pada malam kita akan share untuk anda buat revision. Okey sangat. Okey, terima kasih sekali lagi Cik Ainun. Okey, selamat berhujung minggu. Terima kasih semua. Okey, dah 30 minit, lebih 30 minit Cik Ainun bersama kita. Hari ni banyak kita belajar, okey. Bukan sekadar tentang rabun mata, tapi banyak lagi masalah-masalah yang kita hadapi, yang sangat common yang kita jumpa dalam kalangan masyarakat kita. Jadi mulai hari ni kita kena lebih peka lah dengan kesihatan mata kita. Okey, walaupun mata kita ni selalu terlepas pandang, kita selalu terlepas pandang sebab kita tak pandang mata kita hari-hari, betul tak? Tengok cermin baru nampak mata, tu pun belah luar je, belah dalam siapa yang tahu. Belum habis lagi CDM. Belum habis lagi CDM Nur Azlin. Kita baru first session kita bersama optometris. Okey, sekejap lagi kita akan sambung sesi yang seterusnya. Kita akan cerita lebih mendalam lagi mengenai Nutra Eye. Okey? Okey. Jadi anda semua dah ready ke? Untuk sesi seterusnya anda bersama saya. Okey, kita akan kupaskan tentang kenapa pentingnya untuk kita ambil langkah pencegahan. Okey, langkah pencegahan sebelum mulanya pelbagai masalah seperti tadi kita nampak. Okay, ataupun masalah-masalah lain. So far semua okey lagi kan? Jangan keluar dulu. Kita ada 2 sesi pada malam ni.
Okey, dah ready. Kalau dah ready boleh tak bagi emoji sikit, bagi emoji api ke, emoji love ke, baru dah semangat kita malam ni nak cerita. Okay, ready. Si DM Nazatul. 3 apinya. Si DM Nurita, 6. Siapa boleh lawan api tu yang banyak? Okay. Semangat ke? Sangat-sangat semangat nak belajar malam ni. Dia sangat semangat. Alright, jadi api-api dan love-love yang ada kat komen ni, saya yakin mewakili semua entrepreneur yang ada pada malam ni. Betul tak? Alright, jadi macam itulah entrepreneurs kita. Selalu semangat. Kalau majlis ilmu je selalu datang. Selalu tak ponting. Betul tak? Setiap kali ada majlis ilmu, buat oleh grup ke, oleh Syam sendiri ke, mesti entrepreneur selalu join. Jadi hari ni saya nak akan ceritakan seringkas yang mungkin. Okay, tadi kita dah belajar banyak, betul tak? Okay, sekarang ni kita nak belajar banyak juga, tapi saya akan cuba ringkaskan untuk anda lebih mudah faham. Okay, ingat tau, mata kita ni adalah satu organ yang sangat delicate. Sangat-sangat lembut. Betul tak? Rasanya dekat tubuh badan kita ni kan, organ mana yang anda rasa kalau nak sentuh tu takut? Mata kan? Tak ada yang jawab pun. Okey, jadi dalam banyak-banyak organ dekat tubuh badan kita, gigi keras, okeylah boleh sentuh. Tapi kalau mata, bak mata je kadang-kadang takut nak keluarkan bulu mata dari mata pun takut keluarkan, minta orang tiup, betul tak? Nak gosok-gosok pun takut. Sebab mata ni antara organ yang sangat-sangat delicate. Lembut sangat, dia macam jelly tau. Dia macam jelly macam tu. Okey, tapi dia lembut tapi dia sangat powerful. Sangat powerful sebab apa? Sebab dengan mata kita boleh nampak dunia. Okey, dengan mata kita boleh nampak warna, kita boleh nampak muka orang tersayang. Okey, kita boleh nampak muka apa orang tersayang, lepas tu boleh kalau nak drive boleh nampak kan, kalau orang tak ada mata macam mana boleh drive. Kita boleh nikmati keindahan Switzerland, Guangzhou, Bali. Siapa yang nak pergi Guangzhou dengan Bali, jaga mata anda sebab keindahan-keindahan tu sangatlah apa orang kata rugi kalau tak nikmati dengan mata yang jelas. Okay, dari mata nampak duit, kemain. Betul tu, okay. Boleh nampak upline. Macam itulah. Itu memang orang kata apa? Kehebatan sebuah organ yang dinamakan mata yang Allah bagi dekat kita. Kalau anda nak tahu, mata adalah antara organ yang memang the most nutrient hungry. Kenapa hungry? Maksudnya dia selalu laparkan nutrien. Sebab tak seperti organ-organ lain, mata ni dia tak ada tempoh berehat. Kalau organ lain kita ada waktu berehat, betul tak? Okay, kalau macam jantung waktu kita tengah duduk, tengah tidur, ataupun kalau tangan kita waktu tengah tidur tak bergerak kan. Mulut kita pun diam bila tengah tidur, betul tak? Tapi kalau mata tengah tidur pun kadang-kadang dia buat kerja. Kan? Kesian mata. Okay. Sebab mata ni antara organ yang tak pernah berehat. Dia berehat bila kita pejam mata je. Kita pejam mata, yelah dia rehat kejap kan. Lepas tu bila buka, dia bergerak ke kanan ke kiri. Kalau nampak duit lagi lah, mata ni besar kan. Macam tu. Even waktu kita tidur malam-malam pun, sama juga mata kita, dia bergerak juga. Lagi waktu tengah mimpi. Jadi banyak sangat sebenarnya fungsi mata ni. Kita memang selalu lepas dan kita nak membaca, nak driving, semua pakai mata. Jadi ada satu fun fact. 80% perkara kat dunia ni, impression, expression semua kita melihat melalui mata. Okay, riak muka, body language, okay, suara, makanan, bau pun kadang-kadang kita boleh associate dengan mata. Bila orang bercakap pun, kita usually akan baca mulut dia. Betul tak? Ke saya seorang je macam tu? Saya rasa semua orang macam tu kan. Bila kita bercakap dengan someone, kita baca mulut dia. Kita lip reading. Kalau orang Rabun, saya rasa boleh relate. Kalau tak pakai cermin mata, orang bercakap dengan kita pun kadang-kadang macam dengar tak dengar je. Betul tak? Sebab mata ni dia memainkan peranan yang sangat penting. 80% benda kita nampak kat dunia ni, impression, benda yang kita nampak contohnya bahaya, kita nampak melalui mata. Something yang happy, kita nampak melalui mata. Something yang sedih, kita baca berita, semua melalui mata kan mostly.
mata, komposer siap buat lagu untuk mata. Macam tu. Okay, kepentingan mata dia sangat-sangat penting. Okay, dia nampak je kecil dan lembut tapi sangat-sangat signifikan. Okay, jadi siapakah yang berisiko? Golongan manakah yang berisiko untuk apa kata dengan apa kata berisiko untuk dapat apa lupa pula nama buku tu. Dapat apa orang kata kerosakan pada mata. Siapakah golongan yang paling berisiko? Okay, golongan yang paling berisiko adalah kanak-kanak sebenarnya. Okay, dia yang lebih berisiko berbanding kita orang dewasa ni pun risiko dia tak sama macam kanak-kanak. Sebab apa? Sebab mata kanak-kanak dia menyerap cahaya biru tu dengan lebih banyak. Okay, mata dia belum betul-betul mature kan. Okay, mata dia masih pasal kanak-kanak lagi. Okay, baru nak membesar, saiz dia pun masih kecil. Okay, jadi dia punya kebolehan untuk menyerap cahaya biru ataupun blue light itu adalah lebih tinggi. Macam kita semua tahulah kan, selalu yang akan cakap blue light, cahaya biru, bahaya. Sebab itulah kita kalau boleh, kita tak nak banyak sangat cahaya biru masuk dalam mata kita. Okay, sangat-sangat surprising kan, zaman sekarang especially anak-anak mesti akan tengok gadget, betul tak? Ada tak budak kecil atau anak-anak yang orang kata bebas gadget? Saya yakin memang tak ada. Even apa orang kata daripada utara, selatan, timur, barat mesti akan ada kanak-kanak tu mesti at least sehari tu mesti akan tengok juga skrin. Okay, contohnya macam TV, handphone, lagi-lagi tengok video Cocomelon ataupun apa-apalah. Even though anak kita yang sekolah rendah pun ada video call dengan cikgu. Dululah masa PKP kan. Sekarang saya tak pasti mungkin mengaji online ke kan. Semua kanak-kanak kita tengok sama sekarang. Bayangkan hari ni semua tengok. Okay, semua kanak-kanak ni tengok video. Macam mana dengan 10 tahun akan datang? Kalau hari-hari kita teruskan dengan habit tu kan, 10 tahun akan datang agaknya anak kita macam mana? Adakah semua orang akan berkacamata? Jadi itu adalah salah satu reflection lah untuk kita. Okay, kesan dia akan lebih banyak tau. Kesan dia memang sekarang tak nampak. Sebab dia kecil lagi, betul tak? Nanti dah besar, mulalah dia akan start dengar rabun. Okay, lepas tu tak boleh nak fokus. Tak nak fokus lah sebab macam tak apa nak nampak kan. Okay, nak bagi tumpuan pun susah sebab matanya macam restless. Okay, nak tidur pun susah. Bila blue light terlalu banyak, kita punya hormon pun terganggu. Nak tidur pun jadi susah. Dan yang paling kita tak nak lah untuk anak-anak kita ni tertinggal dalam pelajaran. Sebab apa? Sebab ada masalah dengan pembelajaran. Kita tak boleh nak fokus, tak nampak duduk kat kelas kan. Bukan semua orang duduk barisan depan, betul tak? Ada yang duduk belakang, yang kat belakang tu tak nampak dah tidur kat belakang. Itu pun salah satu juga apa orang kata efek dia. Si Demian share katanya masa dah jam 4 dah pakai spek. Lepas tu asyik tak habis menyalin kat sekolah. Rupanya mak dah tutup lampu. Dia membaca dengan power bank. Sabar je lah. Itulah membaca dalam gelap pun salah satunya juga. Okay. Kalau tengok dalam kajian, 67% kanak-kanak kat Malaysia, screen time dia lebih 3 jam. So kita balik ni, lepas ni kita tengok anak-anak kita berapa banyak screen time dia pakai. Okay, kalau ada handphone masing-masing, check berapa jam. Dan mulai daripada hari ni, kita try untuk kurangkan little by little. Okay. Okay, sama juga. Bukan kanak-kanak je. Orang dewasa pun sama juga. Okay, zaman sekarang lagi banyak terjejas. Lagi-lagi dunia moden. Okay, semua mana digital. Okay, setiap bulan, kita punya lesen dah digital. Kita punya road test dah digital. Jadi semua orang tu memang wajib ada handphone dan juga wajib ada apps. Okay, smartphone. Bukan handphone biasa. Kena ada smartphone. Okay, setiap hari pula IC kita pun digital. Jadi nak tak nak memang semua orang tak boleh lari daripada benda tu. Okay, dan kita dan dalam kajian juga dah cakap 61% orang dewasa yang bekerja memang akan mengalami CVS ataupun kita panggil computer vision syndrome. Okay, apa benda itu sebenarnya? So bila kita hadap skrin terlalu lama, okay, posture pula tak betul kan, kadang baring, kadang macam ni, kadang meniarap, kan duduk saja kan. Kadang-kadang duduk tu kita scroll bukan 10 minit, 20 minit. Kadang-kadang sejam, 2 jam tak sedar, betul kan? Tahu-tahu dah nak asar. Lepas tu dah habis main asar, sambung pula baca alamat surat dekat handphone.
Lepas tu sambung lagi dan dekat ni nak maghrib, nak masak buka resipi dekat handphone lagi. So sebenarnya bila kita collect banyak-banyak kita punya screen time sebenarnya dah lebih sangat. Okay. Jadi apa gejala-gejala dia? Macam tu lah, matanya letih, kabur. Okay. Yang pakai spek pun rasa macam dah tukar spek, masih kabur lagi ke? Power dah naik. Lepas tu nak fokus pula. Nak fokus semula susah. Nak fokus semula susah tu maknanya mata tu dia lambat nak fokus balik. Kita tengok satu tempat kan, kabur, pandang tempat lain, nak pandang balik. Lambat pula dia nak fokus semula. Tu pun rasa macam juling je mata tu kan. Tu pun satu juga. Okay, sakit kepala. Okay, sakit kepala bukan saja sebab stres ke, sebab fikir sel bulan ni tak capai lagi ke, sebab anak pecahkan pasu ke apa. Kadang-kadang sebab kita tengok video tu terlalu lama pun menyebabkan kita sakit kepala. Okay, bukan tu je, bukan mata je kering. Kalau computer vision syndrome ni, dia akan affect juga badan kita yang lain. Pinggang, sakit bahu, leher, semua tu lah. Okay, secara keseluruhan tu benda tu namanya computer vision syndrome. Walaupun tak guna komputer, guna handphone pun kira juga sebagai computer vision syndrome. Kita tengok pelajar universiti 90% terkena CVS. 90%. Means 10% je. Yang 10% tu apa? Tak buat assignment ke? Okay, 90%. Kenapa? Saya yakin sebab assignment kan banyak sangat. Kadang-kadang sampai tak tidur satu malam kan. Saya pun pernah macam tu, tak tidur satu malam, sakit kepala, mata tegang. Tu semua sangat-sangat common dalam kalangan student. Student zaman sekarang. Okay, mungkin zaman dulu mungkin berbeza. Di zaman sekarang macam itulah. Kita rasa benda tu biasa, macam biasalah mata tak apa nampak, biasalah mata kering, pedih-pedih macam tu. Tapi sebenarnya dia akan mendatangkan masalah yang lebih bila usia kita mula dah lanjut nanti. Bila dah start 50-an, 40-an, baru kita terasa macam Allah nak kena tukar spek. Dan dah tak boleh nak pakai spek yang rabun jauh je, kena yang ada hybrid, rabun jauh, rabun dekat. Macam itulah dia punya kesan dia lah. Okay, dan juga membawa kepada degenerasi makula tadi, AMD, okay, age related. Sebab yang biasanya berlaku macular degeneration ni memang pada orang-orang yang berusia. Okay, AMD ni dia berlaku secara natural. Semua orang akan dapat. Saya, anda, CDM, Haizul, semua orang akan kena. Cumanya lambat atau cepat. Lambat atau cepat, teruk ataupun tak. Percaya tak, ada je orang tua yang mata dia masih sharp. Ada. Okay, biasanya orang-orang dekat dalam pedalaman, dekat kaki-kaki bukit yang tak pakai skrin, dia tengok kadang-kadang ada tu dah tua tapi mata dia masih sharp. Dan percaya tak, sebenarnya ada juga yang baru 40-an, baru akhir-akhir 40-an, pertengahan 40-an dah nak kena pakai cermin mata yang kedua. Ataupun cermin mata rabun dekat. Saya tak ada tak? Ada tak kat dalam kalangan kita ni yang macam ni, yang dah mula rasa macam ni? Okay, soon 55. Macam itulah. Kalau boleh kita, saya harapnya ada. Harapnya lebih ramai lagi yang masih sempat untuk apa orang kata, untuk bantu cegah ataupun melambatkan proses penuaan mata kita ni. Sebab mata kita ni macam organ lain juga, dia pun menua juga. Dia nampak sama tapi dalaman dia kita tak tahu kan. So daripada hari ni kena start jaga tu mulai hari ni. Okay, saya sendiri pun dah dapat kan satu kotak neutral eye sebab hari-hari menghadap skrin. Okay. Jadi kita perlulah jaga mata kita nak pakai lama. Tak sama dengan zaman mak kita dulu. Zaman mak kita dulu tak ada skrin. So umur 50-an masih nampak mata. Bayangkan kita, masuklah saya yang baru umur 20-an ni, dah bercermin mata, dah mula mata kering, macam mana kita umur 55 nanti? Itu kita salah satu benda yang kita boleh reflect lah. Okay? Semua tu bergantung pada gaya hidup masing-masing. Okay? Dan betapa cukupnya nutrisi tu pada mata. Dan kalau anda nak tahu sebenarnya gejala AMD ni, dia bukannya berlaku sekelip mata. Okay, dia datang secara gradually. Dia mata kita akan mula rasa kabur. Macam nak tahu AMD ni, mata tu mula dah kabur-kabur. Kalau tengok benda lurus tu nampak macam tak apa lurus, dah terpesong. Okay, nak tengok detail dah tak nampak kan. Kalau dah ada tulisan kecil dekat kotak tu macam dah tak boleh nak tengok lah. Okay.
Lepas tu kadang naik-naik tompok-tompok gelap macam dark-dark spots kan. Macam apa benda hitam ni? Ingatkan kotor. Rupanya memang mata kita dah mula ada tompok-tompok. Ataupun terlalu silau. Macam, oh, cahaya matahari lebih sikit je macam tak boleh lah, rasa macam blinded macam tu. Tak boleh tengok cahaya terang. Itu pun antara gejala-gejala AMD. Kalau boleh kita nak lambatkan penuaan ni. Okay? Kita bagi nutrisi yang baik untuk mata kita. Jadi kita nak tua dengan mata sihat ke atau mata tak nampak? Nak mata yang sihat ke mata tak nampak? Okay, jadi kena mulalah hari ni. Okay? Banyaklah faktor-faktor yang macam Cik Ainun kita cakap tadi, ada faktor daripada blue light. Okay? Paling common sekali blue light lah. Okay? Paling common blue light. Dan kita adalah generasi yang memang sangat-sangat terancam dengan blue light. Biar tua asal mata sihat. Ya betul Cik Jiha dan Cik Maybe. Maybe. Okay? Okay, jadi selain daripada kita nak rawat masalah yang dah ada atau yang dah start mula nak ada, kita juga kalau boleh satu family kita nak rawat dan cegah dari dalam. Okay, kita cegah dari dalam mula daripada sekarang dari muda. Okay, macam inilah tadi Cik Ainul kita ada banyak cerita tentang isu yang lazim terjadi pada mata kita. Selain degenerasi makula atau AMD, ketegangan mata, okay, mata kering dan juga rabun malam. Siapa perasan? Rabun malam apa? Siapa yang ada rabun malam? Sangat-sangat susah betul tak kalau nak drive kan? Okay, kalau nampak apa orang kata cahaya tu rasa macam nampak tak nampak je kan? Mata letih dan tegang, asyik nak kena urut je. Mata kering, asyik nak kena pakai eye drop. Okay, kalau tak mata tu gatal je kan? Lepas tu rabun malam pula, yang sebelum ni tak pernah rabun malam, jadi rabun malam. Even saya sendiri pun merasai benda tu. Sebelum ni saya tak rabun malam, drive malam memang confident. Sekarang ni ada dah mula. Dan gejala-gejala rabun malam sebab terlalu banyak skrin. Jadi, boleh sama-sama cegah dan kita cuba untuk rawat mata kita. Okay? Kita pakai specs. Oh, ada CDMJ share. Kita pakai spek dari start umur 10 tahun. Suka baca dalam gelap dan faktor genetik. Okay, dah 15 sesi ambil Nutra Eye. Power dah banyak drop. Okay, happy sangat. Tak sabar nak tengok hasil lepas satu kotak. Alhamdulillah. Semoga semakin sihat dan semakin segar matanya. InsyaAllah CDM. Kita tahniah. Best sangat kita tengok sekarang ni pun dah ada banyak orang share apa positif effect yang diorang dapat daripada Nutra Eye. Kita pun tak sabar nak dengar lebih banyak lagi feedback nanti. Okay, nanti kita nak juga collect anda punya feedback. Okay, jadi macam kita tengok tadi lah, Cik Ainun kita dah cerita panjang pasal penyakit-penyakit yang biasa. Okay, problem-problem yang biasa dia jumpa dekat klinik dia. Okay, adakah anda nak bila mata dah jadi macam tu, baru nak pergi rawat? Okay, kita tengok rawatan dia tadi ada yang surgery, kena pakai eye drop sepanjang hayat. Jadi kalau boleh kita nak semua orang dalam ni hidup dengan cara yang sihat, kita mencegah. Okay, sebab mencegah tu lebih baik dari merawat dan juga lebih murah. Okay, mata ni memang dia organ yang paling rapuh. Okay, zaman sekarang banyak sangat hazard, okay, chemical, asap apa orang kata, asap kenderaan, asap daripada jerebu, semua tu pun boleh juga bagi faktor yang tak baik untuk diri kita. Okay, sebab benda-benda itu tak adalah bahan-bahan oksidatif. Okay, dan juga kalau anda nak tahu orang-orang yang merokok juga lebih banyak dia punya risiko dia untuk apa orang kata kekurangan nutrisi, especially antioksidan dalam badan. Sebab apa? Sebab asap rokok tu sendiri adalah bersifat oksidatif. Okey, dia boleh menyebabkan keradangan pada sel. Jadi bila kita merokok, antioksidan yang ada dalam badan kita tu dia tak berfungsi untuk kesihatan kita, tapi dia berfungsi untuk melawan oksidatif tadi. Jadi kuranglah nutrisi untuk tubuh kita, especially mata kita kan, lutein dan zeaxanthin. Okey. Jadi macam mana cara dia nak cegah? Macam mana cara nak cegah ni? Okey, malam ni kita ada, saya sebutkan 4 faktor lah. Okey, faktor macam mana kita nak cegah dia.
Harap-harap by the time pergi Guangzhou dah tak payah pakai spek rambut, hanya pakai spek hitam. Baru best kan, tak payah pakai spek 2 lapis. Yang rambut ni je yang faham kalau tak ada cermin mata hitam, kena pakai cermin mata 2 lapis. Makan disiplin, saya kali jumpa kedai spek bagi free check, kita check. Okay. Okay, yang pertama, apa yang anda boleh buat untuk cegah daripada mata kita ni terlalu rosak dengan segala kerosakan yang ada dekat muka bumi ni. Okay, yang pertama sekali kita cuba untuk minum air yang cukup. Okay, kat mana-mana pun. Setiap Zoom Mina saya, setiap kali mesti kita akan cakap minum air yang cukup. Sebab apa? Sebab organ kita ni yang paling banyak guna, antara yang paling banyak guna nutrition, banyak guna oksigen. Jadi kita perlukan bekalan darah yang berterusan yang sangat baik. Jadi air adalah sangat penting untuk bawa kita punya nutrisi dalam darah. Okey, untuk bawa nutrisi itu ke seluruh badan, okey, air sangatlah penting. Yang kedua, elakkanlah sebolehnya faktor-faktor luaran yang terlalu banyak. Okey, faktor luaran ni banyaklah. Contohnya pergi panas, dekat terik, tak pakai cermin mata, tak pakai topi, tak pakai payung. Okay? Dekat office dah banyak skrin, dah banyak tengok PC, dah banyak tengok tablet. Balik rumah sambung pula kan. Tengok resepi, tengok TikTok, tengok Instagram, dah sambung sampai malam. Jadi berapa jam sebenarnya mata kita? Okay, dekat handphone mungkin kata 2-3 jam, 5 jam. Tapi yang dekat luar daripada handphone kita, kita tak tahu kan. Okay, kalau boleh guna rules. Screen time 20-20-20 rules. Ini rasanya siapa yang join anniversary hari tu mesti didengar kan, sharing kan. 20-20-20. Okay. Setiap 20 minit alih mata untuk tengok benda yang jauhnya 20 kaki selama 20 saat. Okay. Dan juga pakai spek mata hitam. Macam CDMNN cakap tadi, pakai cermin mata hitam. Bukan sahaja untuk bergaya. Kadang orang kata, ni apa, macam tak ni lah apa macam lemah lah pakai spek mata hitam tengah-tengah hari. Cakap kat dia, kita nak lindungi mata kita daripada UV. Kita nak pakai mata lama. Okay, sebab tu kita pakai kacamata hitam. Okay, selain daripada tu, makanan yang tinggi carotenoid. Okay, diet. Okay, diet. Cari makanan yang tinggi carotenoid. Okay, bukan sekadar tinggi carotenoid saja-saja. Okay, bukan sekadar tengok makanan, oh merah, oh hijau, oh kuning, ambil. Tapi kita kena pastikan juga dia tinggi tak dengan lutein dan zeaxanthin. Okay, sebab ada sesetengah makanan yang memang tinggi dengan lutein dan zeaxanthin. Okay, antaranya sayur bayam, bunga marigold. Okay, sebab lutein dan zeaxanthin ni dia sebenarnya berwarna kuning. Okay, jadi makanan yang banyak warna kuning ni dah kena cuba untuk cari. Okay, dia sebab lutein dan zeaxanthin ni dia memang khas untuk mata. Okay, dia khas untuk mata. Kalau ada peluang untuk cuba buat pemeriksaan mata, buatlah. Okay, kalau boleh berkala. Jadi saya nampak ramai yang share, cakap kalau boleh, dapat setiap tahun kita kena check mata. Walaupun rasa mata tu sihat, buat check. Biasanya kat kedai-kedai cermin mata boleh check mata kan. Okay. Setakat ni boleh dengan saya. So pula 100 orang yang bersama dengan kita malam ni. Okay. Jadi kita malam ni kita akan fokus pada kita punya diet lah. Okay. Bertepatan dengan kita punya produk Nutri. Okay, malam ni kita akan fokus pada makanan yang tinggi carotenoid. Okay, yang lagi 3 faktor ni saya dah faham kan. Okay, kita tumpu pada nutrisi pada malam ni. Carotenoid ni apa? Okay, boleh Boleh, Alhamdulillah. Kalau rasa laju sangat tak apa, nanti kita ada recording, anda boleh tengok balik. Okay, carotenoid ni adalah satu komponen antioksidan. Okay, antioksidan yang sangat-sangat kuat. Antioksidan apa? Antioksidan adalah satu bahan yang melawan proses oksidatif yang boleh menyebabkan kanser, menyebabkan inflammation, contoh keradangan. Okay, jadi antioksidan ini sangat penting untuk badan kita secara keseluruhan. Okay, secara keseluruhan. Untuk kesihatan dan imuniti. Dan mata kita pun sebenarnya tak terkecuali. Di antara dalam dunia ni ada 600 lebih tau jenis carotenoid. Tapi yang 3 ni je yang kumpul kat dalam bahagian mata.
Ada 3 je. Satu lutein dan 2 jenis zeaxanthin. Okay, jadi kita sebut lutein dan zeaxanthin lah sebab zeaxanthin ni ada 2 jenis, RR dengan RS. Okay, maknanya ada 3 ni yang memang saintis jumpa dia je yang ada dekat yang berkumpul dekat mata. Jadi dari situ kita dapat rule out lutein dan zeaxanthin inilah antara nutrisi yang memang mata kita sangat perlu, sangat-sangat perlu. Okey, dia akan dikumpulkan di bahagian makula. Okey, di bahagian makula belakang mata kita. Okey, untuk bantu tadi kita filter blue light. Blue light. Jadi bila kita kurangnya nutrisi, kurangnya lutein dan zeaxanthin, blue light tu jadi kuranglah filter. Bila banyak masuk blue light, sangat seram. Okey, sangat menyeramkan sebab dia boleh merosakkan kita punya mata. Okey, jadi penting sangat untuk kita makan diet yang tinggi dengan lutein dan zeaxanthin. Okey. Dan badan kita tak akan dapat untuk hasilkan lutein zeaxanthin. Memang hanya melalui diet sahaja. Okey. Disebabkan dia sangat penting, okey, diperlukan oleh badan kita sepanjang hayat. Daripada anak dalam kandungan lagi, okey, daripada apa orang kata terciptanya mata dalam anak dalam kandungan sampailah tertutupnya mata kita waktu kita di hujung usia, okey, lutein dan zeaxanthin sentiasa kena ada bersama. Okey. Daripada dalam kandungan ibu sampai dari labaga emas memang sangat-sangat diperlukan dan ada fungsi masing-masing. Lutein zeaxanthin ni bukan untuk mata saja sebenarnya, rakan-rakan sekalian. Okay, untuk kulit kita juga, untuk perkembangan otak, banyak lagi sebenarnya. Cumanya memang fokusnya pada mata. Okay, dalam perut ibu kita pun, dalam perut ibu, lutein ni dia ditransfer melalui tali pusat. Daripada tali pusat pergi kat baby. Pusat tak pergi kat baby. Dah lahir baby tu, lutein pula kita supply melalui susu ibu. Melalui susu ibu. Maknanya sangat-sangat special. Baby yang menyusu dengan susu ibu mendapat nutrisi yang lebih. Ada lutein dan zeaxanthin. Okey, tak semua susu mungkin ada kandungan tu. Jadi bayi yang menyusu secara breastfeeding ni amat-amatlah bertuah. Jadi memang sangat penting tau. Memang diciptakan secara fitrahnya kita sangat perlukan. Even bayi yang dah lahir pun dapat juga melalui susu ibu. Okay? Untuk kanak-kanak kita perlukan untuk pembesaran yang sihat, untuk otak mereka, untuk mata. Okay, especially blue light kan anak kita zaman sekarang banyak tengok screen kan. So kena ada perlindungan ekstra. Okay, adult juga macam kita nak kurangkan oksidasi dekat sel. Okay, kita pun dah semakin meningkat dewasa, jadi banyak oxidation kita yang kita dah sedut masuk dalam badan kita, jadi kita sangat perlukan lutein dan zeaxanthin. Dan untuk orang-orang yang senior pun nak melambatkan proses penuaan, nak menua dengan bergaya dan sihat. Okay, jadi apakah solusinya? Okay, nak makan makanan yang penuh dengan lutein zeaxanthin, tak semua benda kita tahu. Ada kat sini ada ke lutein zeaxanthin? Adakah cukup ke dia punya dos dia? Kadang kita makan sebiji, contohlah lada benggala kan. Kita mana makan lada benggala tu sebiji, betul tak? Kita akan makan 1 slice, 2 slice, 3 slice. Jadi adakah cukup sebenarnya dia punya dosnya ataupun nutrisinya untuk diri kita? Lain lagi kalau contohnya kita terdedah dengan rokok. Macam kita merokok ke asap rokok, ataupun selalu kerja dekat site yang banyak terdedah dengan asap, sebenarnya lebih memerlukan ekstra lagi nutrisi tambahan dalam diet kita. Jadi solusi yang lengkap dan sangat mudah. Okay, Syam dah bantu anda keluarkan satu produk yang sangat-sangat hebat. Okay, produk ni kita tak buat saja-saja. Okay, kita buat dia berdasarkan sains. Okay, ada kajian dan ada bukti-bukti klinikal yang untuk backup kita punya produk. Okay, jadi jangan risau benda tu. Anda boleh mula untuk amalkan. Dah mula terjual start pada bulan ni, betul tak? Kat sini ada ke yang dah consume Nutra Eye? Ke ada tak yang belum consume lagi Nutra Eye? Boleh share sikit tak dekat chat room kita? Sedap sangat, anak-anak pun suka. Ya betul, macam Purisi kan? Tapi Purisi orange. Orange sikit. Ini dia macam berries kan? Dah banyak ke? So far suka dengan Nutra Eye. Rasanya
boleh pair dengan PVC, betul tak? Ada tak yang tak pernah lagi, tak dapat lagi Nutra I? Hari ni baru berapa? Baru 8 Disember. Belum. Cik Hidayah Muhammad kita belum lagi. Lagi siapa lagi yang belum? Okay, siapa lagi yang belum? Lagi wajib untuk dengar pada malam ni. Kenapa anda kena dapatkannya sekarang juga? Ha, dah grade 4 kotak, anak dah try. Belum lagi. Dah 18 hari consume, dah try. Alhamdulillah, entrepreneurs kita memang selalu proaktif. Kalau ada something yang baru memang cepat-cepat nak try, cepat-cepat tak nak ketinggalan untuk cuba. Okay, jadi Nutra ini adalah minuman botani yang membekalkan nutrien tambahan untuk mata. Okay, jadi untuk kekalkan mata kita bukan sahaja muda, cantik, bersinar tapi juga sihat sepanjang masa. Kalau boleh sampai tua. Dah beli time anniversary. Alhamdulillah. Terima kasih. Okay, terima kasih kerana selalu menyokong Syam. Jadi Nutra I ni kita bangunkan berasaskan sains. Okay, bukan berasaskan suka-suka. Okay, berasaskan sains. Dan konsep ni adalah untuk menjaga kesihatan mata kita. Okay, 3 ingredient utama yang anda kena ingat. Okay, baru beli, excited nak try. Boleh try. Okay, malam ni sebelum tidur try. Okay, boleh saya teruskan Okay, ada 3 ingredient utama. Okay, yang diformulasi dalam Nutra I. Yang first, lutein dan zeaxanthin lah yang kita extract secara khas daripada bunga marigold. Bunga marigold yang non-GMO, yang memang ada punya seed ni memang berkualiti. Bukan bunga liar tepi jalan tepi longkang yang kita ambil. Okay, bunga yang memang kita jaga, yang memang kita rawat sendiri. Okay, jadi kita extract daripada marigold. Okay, kenapa lutein zeaxanthin ni penting? Sebab dia akan jadi perisai semula jadi. Okay, lutein zeaxanthin ni dia macam natural, dia macam invisible shield. Macam superhero untuk mata kita. Dia tolong filter blue light. Okay, selain daripada tu, kita juga ada formulasikan dengan astaxanthin. Okay, astaxanthin ni adalah satu antioksidan yang sangat kuat. Okay, dia akan menyokong pengelalan darah, okay, menyokong kesihatan mata dan juga merupakan satu jenis antioksidan yang sangat berkuasa. Okay, kita dia penting lah sebab mata ni tadi macam saya cakap dia a hungry nutrient organ. Maksudnya dia sangat dahagakan nutrien. Jadi dia sentiasa perlukan bekalan yang mencukupi, yang melimpah ruah. Dia tak boleh bekalan tu macam kurang kan. Bolehlah mata tu ngantuk, rasa letih, penat kan. Macam tu. Aduh. Okay. Dia menambah baik lagi lah peredaran darah, oksigen dalam mata dan juga antioksidan. Dan yang last but not least, kita tambahkan dengan beri campuran Eropah. Okay, buah-buahan sebenar. Okay, bukan perisa-perisa yang kita buat artificial tak. Kita pakai bahan-bahan buah yang sebenar. Okay, jadi kita nak bagi tambahkan rasa lazat, rasa sedap yang anda rasa tu adalah daripada buah-buah ni lah. Okay, buah-buah yang daripada Europe untuk bagi apa kata extra. Okay, macam kita tahu berries ni memang sangat bagus untuk mata, betul tak? Lagi-lagi goji. So kita nak tambahkan lagi, kita nak boost lagi. Okay, sebagai bonus tambahan. Dan ingredient semua ni ingredient yang berpattern tau. Pelbagai ada banyak kajian klinikal. InsyaAllah 100% natural. Okay, bukan yang tepi-tepi jalan itu. Okay. Mata tempatan, harga buah-buahan Euro kemain mata kita. Macam itulah, kita kena mesti makan yang the best of the best, betul tak? Bapa saya ada masalah selaput putih sebelah kanan. Di feedback mata dah jadi lebih ringan. Ada masalah sakit pinggang dan kencing manis. Dia kata bagus Nutra itu. Lagi bagus Nutra ini sebab kita bebas gula. Formulasi kita tak tambah gula. Tambah-tambah ada gula-gula tambahan ke tak ada. Okay, jadi dia rasa dia natural sebenarnya. Okay, macam tadi, okay, ada 600 carotenoid kan dalam
dalam dunia ni, okey, 3 je yang ada kat bahagian mata. Ingat tak tadi, lutein, zeaxanthin ada 2 jenis kan? Okey, zeaxanthin RR dengan RS. Okey, jadi kita gunakan bunga marigold yang memang tulen, okey. Dia punya biji tu kita kontrol, okey, tak, bukan non-GMO, bukan yang kita dah buat kacuk-kacuk, tak, memang 100% natural. Okey. Kenapa bunga marigold? Kenapa bukan bunga apa Kenapa bukan bunga matahari? Kenapa bukan bunga tulip ke? Kenapa bukan bunga rose? Okay, sebab apa? Sebab bunga marigold ni terkenal dengan kepekatan lutein dan zeaxanthin yang sangat-sangat tinggi. Okay, lutein zeaxanthin ni tadi warna kuning kan? Jadi bunga marigold yang ni memang warna dia sangat pekat. Okay, dia memang sangat, orang kata dia jadi sumber lutein yang popular lah dekat pasaran sekarang. Jadi apa specialnya Syam punya? Okay, Syam punya kita specially kita extract based on standard yang kita nak. Okay, standard apa tu? Okay, standard ni tadi, golden ratio. Okay, yang first kita extract 3 tadi, kita extract betul-betul 3 lutein, zeaxanthin. Okay, ada setengah tempat tu hanya lutein saja atau zeaxanthin satu jenis saja, tapi kita extract 3-3 lutein, zeaxanthin RR, zeaxanthin RS. Dan juga kat dalam tu formulasi kita letak dalam bentuk ratio ataupun kita panggil golden ratio 5:1. Okey, ini adalah ratio yang perfect ataupun kita kata ratio yang terjadi secara semula jadi dalam bunga natural atau dalam badan kita. Oh, nampak hujan lebat lah. Boleh dengar kan suara saya, tak dengar bunyi hujan kan? Okey, jadi dalam NutraEye kita punya nisbah kita guna the golden ratio kita panggil. Okey, ratio yang semula jadi anda boleh dapat dalam bunga ataupun dalam tubuh badan kita sendiri. So contohlah anda makan bunga kan, bunga marigold dapat 5:1. Anda makan NutraEye pun dapat 5:1 juga. Suara jelas, Alhamdulillah. Terima kasih Cik Ain. Okey, jadi dalam setiap satu sachet NutraEye ni ada 5 mg lutein dan 1 mg zeaxanthin. Okey, tadi cerita pasal lutein dengan zeaxanthin kan dari bunga marigold. Okey, astaxanthin pula. Banyaknya xanthin kan? Okay, tak apa, ingat sikit-sikit pun tak apa. Okay, astaxanthin ni kita guna yang memang kualiti dia number 1 di dunia. Okay, kita dapatkan dia punya supply, dia punya bahan tu memang yang number 1. Syam memang selalu cari yang terbaik untuk anda semua. Okay, dia berbuat daripada sumber yang memang 100% natural. Okay, kita extract dari microalga. Okay, nombor 1 dari segi keselamatan. Okey, dan juga keberkesanan sebagai antioksidan. Okey, dia akan tingkatkan peredaran darah lah dalam retina kita. Okey, mikroalga ni bukan yang apa yang kita ambil dekat tasik tepi rumah kita tu kan, nampak macam alga-alga warna merah tu. Tak. Okey, tak. Kita punya mikroalga ni ditanam dalam photobioreactor. Okey, mungkin ada yang tak tahu photobioreactor ni macam satu kata apa? Bahasa senangnya dalam satu keadaan ataupun dalam satu orang kata tabung lah contohnya. Satu tabung yang kita memang kawal kebersihannya, kita kawal suhunya, kita kawal dia punya makanan dia. Okay, jadi dia terkawal, indoor environment terkawal, bukan kat liar tasik Shah Alam sana tu bukan kita tak tahu. Okay, sebab kita nak pastikan tak ada toksik yang tercemar, tak ada toksin yang berbahaya, racun-racun perosak yang akan mencemarkan kita punya mikroalga. Okey. Jadi ini kelebihan NutraEye. Asal nanti dalam NutraEye. Okey, selain tu buah-buahan sebenar macam saya cakap tadi bukan macam paste ke ataupun apa pewarna ataupun perasa, bukan. Okey, kita memang guna buah yang betul. Buah sebiji-sebiji tu yang anda beli kat pasar raya tu yang betul-betul buah tu yang tu. Okey. Kita bawakan fresh berries ni dari Italy tau. Okay, dari Italy menggunakan teknologi freeze dry. Okay, kalau yang tak familiar, freeze dry ni maksudnya dia kering beku. Okay, dia hanya buang dia punya air saja, moisture. Jadi zat-zat semua tu masih tersimpan. Kita tak panaskan. Kita bekukan dia. Maknanya ada sesetengah antioksidan ataupun vitamin, dia memang sensitif dengan herbal.
Jadi bila kita panaskan, kita masak kan atas dapur, dia hilang. Jadi hilanglah khasiatnya. Jadi dengan freeze dry ni kita kekalkan khasiat dia. Kekalkan khasiat buah-buahan sebenar, kekalkan rasa dia dengan rasa yang sungguh lazat. Okay, dibekalkan rasa sungguh lazat untuk setiap satu sachet Nutra Air anda. Okay, macam makan concentrated berries. Okay, sedap sangat. Okay, makan ni memang ketagih. Okay, buah-buahnya apa? Okay, antaranya blackberry, raspberry, blueberry, ada berry, goji berry, semua beri-beri yang ada. Okay, untuk perlindungan pelihatan tambahan untuk kita semua. Orang kata apa, orang Melayu kata apa, kecil-kecil cili padi. Itulah kita boleh gambarkan. Okay, kelebihan berries ni. Nak makan sebiji-sebiji mungkin mahal kan nak beli. Satu kotak mungkin dalam berbelas ringgit. Apa kata try Nutra Eye. Lengkap semua. Buah beri ada, lutein, zeaxanthin ada, astaxanthin pun ada. Okay, dan jangan risau. Kita punya memang US Pharmacopoeia verified standard. Okay, selamat digunakan sebagai suplemen dan FDA approved. Okay, tak ada GMO. Okay, jadi jangan risau. Jadi berkesan ke sebenarnya Nutra Eye ni? Ke macam sekadar hype je? Anda jangan risau. Saya yakin dekat chat room pun ramai yang dah berceritakan juga sedikit-sedikit mengenai kesan yang mereka dapat setelah consume Nutra Eye. Jadi maknanya insya-Allah lah benda tu memang berkesan. Sebab bukan apa, memang kita ada kajian klinikal. Keberkesanan ni memang ada kajiannya tersendiri untuk bantu fungsi mata. Okey? Dia dapat mengurangkan beberapa jenis simptom yang terjadi disebabkan penggunaan screen time yang terlalu lama, dan yang paling bagus boleh bantu untuk kita punya rabun dekat. Okey? Okey, jadi tengok pada gambar kat atas tu. Okey. Mata yang anda sekarang tengok ni keadaan dia macam mana? Kanan ke kiri? Boleh share sikit tak? Anda tengok dekat gambar dekat skrin kita sekarang ni, okay, before dengan after. Saya yakin ramai juga yang mengalami before. Betul tak? Petang-petang keluar rumah, silau. Pandangan mata macam ni kan, nak tengok muka orang pun tak nampak. Betul tak? Okay, jadi kita tidur saya punya audience. Okay? Okay, tengok pada gambar. Okay, keadaan mata anda sekarang macam mana? Before ke after? Okay. Before tengok orang kena tutup sikit mata. Ada. Betul. Kan, kalau kadang macam dah keluar tu kan, macam, siapa tu orang tak nampak, silau sangat. Tu salah satunya jugalah. Okay. Salah satu tanda-tanda anda kena bagi nutrisi yang baik untuk mata. Okay, jadi apa yang Nutra Eye boleh bantu? Before, kadang-kadang ada before. Bagus, kadang-kadang je ada before. Selalunya after, betul tak? Okay, jadi apa yang Nutra Eye boleh bantu? Okay, pertama kita boleh bantu menambah baik contrast sensitivity. Okay, maknanya boleh nampak objek dengan lebih jelas. Okay, penting untuk nampak dengan jelas ni, especially bila masa gelap. Semakin agak after, Alhamdulillah. Okay, nampak dengan jelas masa gelap, drive masa malam, kan? Bila berkabut, semasa hujan, okay, atau masa silau-silau macam ni, itu sangat-sangat penting sebenarnya. Waktu biasa mungkin kita tak rasa kepentingan tu, tapi bila kita berhadapan dengan situasi yang saya sebutkan tadi, okay, kita akan rasa macam, terganggunya kenapa mata aku macam ni? Kenapa susah sangat? Adakah semua orang macam tu? Rupanya tak. Okay, orang yang ada masalah dengan mata, kurang nutrisi je yang biasanya macam tu. Biasa orang yang matanya sihat akan macam after tu lah. Nampak jelas je kan. Okay. Selain dapat bantu jelas masa drive malam, okay, pentingnya juga Nutra Eye boleh bantu. Okay, lepas terdedah dengan lampu, pernah tak macam rasa macam bila masuk bilik, daripada bilik yang gelap ke terang tu rasa macam silaunya, susahnya nak adapt mata tu. Macam itulah maksudnya. Okay, bila ada perubahan cahaya, okay, mata kita boleh adapt dengan lebih cepat. Okay. Jadi bila malam contohnya bilik tu terang, kita tutup lampu kan. Rasa macam buta sekejap, betul tak? Tapi lama-lama kita stay, kita dah boleh nampak, oh ni di sini katil. Kat sini lampu tidur.
kat sini meja, macam tu lah. Okay. Itu maksudnya pemulihan penglihatan selepas terdedah kepada perubahan cahaya. Keluar daripada tempat gelap ke tempat cerah pun lebih mudah, lebih cepat recover. Ada orang tu tak recover lagi. Maksudnya dah 5 minit pun matanya masih apa kata, terkelip-kelip lagi kan sebab tak boleh nak adapt. Macam tu lah. Kita nampak benda tu macam simple tapi sebenarnya ada sebab dia kenapa dia jadi macam tu. Okey, ni antaranya lah kajian yang dah terbukti 77% okey, pengguna rasa improvement dari segi sakit mata. Okey, gejala mata, ketegangan mata tu berkurangan. Okey, ada 61% pula penglihatan kabur tu makin baik. Mata macam makin terang lah. Okey, mata makin ringan. Okey, dan 63% sebenarnya lebih daripada separuh melaporkan bahawa simptom kekakuan bahu, okey, pengurangan sakit bahu dan belakang ni dia jadi berkurangan. Okey, bahagian bahu dengan bahagian bawah belakang jadi berkurangan sebab pengaliran darah ni lebih baik. Okey, dia punya nutrisi lebih baik. Jadi dia pun rasa kurang sindrom CVS ni tadi. Okey. Dan juga untuk yang rambut dekat, mungkin ada yang bertanya boleh bantu ke? 65% daripada pengguna cakap untuk melihat objek lebih dekat tu lebih mudah. Maknanya untuk orang-orang yang lebih berusia lah, especially yang yang mula gejala AMD tadi, okey, 65% kata lebih baik. Maknanya dia kurang lah, dia tak ada terus orang kata terus tak rabun, dia macam lebih baik, mata jadi lebih ringan macam si MJ cerita tadi. So kau boleh dengarkan suara saya kan, tak dengar bunyi hujan kan? Okay, sikit lagi, janji. Okay, untuk kanak-kanak pula, okay, untuk kanak-kanak, macam cerita tadi lah, bukan untuk mata sahaja, untuk otak dia sekali. Kalau anda nak tahu, 75%, okay, 75% carotenoid yang ada dekat otak adalah lutein dan zeaxanthin. Okay, jadi bila cukup nutrisi ni, otak lebih cerdas, okay, belajar pun jadi lebih baik. Okay, jadi lutein bukan sekadar untuk mata tapi untuk otak juga. Okay, boleh bantu anak kita untuk belajar dengan lebih baik. Jadi inilah kelebihan-kelebihan Nutra Eye yang anda boleh apa kata tekankan. Okay, kita guna bahan aktif botani, bahan-bahan kita tulen. Okay, buah beri memang sangat sedap. Okay, ada kajian klinikal yang boleh buktikan. Yang penting formulasi bebas gula. Jadi untuk mereka yang ada masalah sensitiviti dengan gula, dia kena kawal gula, insyaAllah selamat untuk ambil Nutra Eye. Okay, dan juga formula universal untuk semua peringkat umur. Jadi dari anak kecil sampailah ke atuk-atuk kita boleh amalkan. Okay, anak kecil umur berapa? Umur 3 tahun dan ke atas. Okay. Jadi satu sesi bersamaan dengan 5 miligram lutein, 1 miligram zeaxanthin dan 3 miligram astaxanthin. Okay, ini dia punya formulasi yang the best lah. Okay, satu sesi ni sama banyak dengan 288 biji tomato. Okay, 288 biji tomato. Okay, 1936 biji buah beri. Ya Allah, larat ke nak beli? Larat ke nak beli? Nak beli satu, nak makan lagi. Buah blueberry. 5,515. Satu sesi ni sahaja dah mengandungi 72 biji buah kiwi. Agak-agak mampu tak mampu nak beli? Saya rasa mampu. Betul tak? Syampurna kita mesti mampu, betul tak? Tapi saya rasa lebih mampu lagi untuk beli Nutra Eye, betul tak? Okey, jadi begitulah. Okey, kalau kita nak tengok dia punya perbandingan macam ni. Okey, sangat-sangat besar. Okey, sangat super clear dan memang absorption dia pun sangat lebih superior. Lebih mudah nak absorb dalam badan kita sebab dia dah tersedia. Dia boleh terus absorb je dalam badan kita. Kita tak perlu nak tambah-tambah apa lagi. Okay, jadi inilah tadi, okay, secara conclusionnya, okay, 3 komponen yang penting yang ada dalam Nutra Eye yang wajib untuk anda tahu, untuk anda faham, okay, untuk kita sama-sama share dengan kita punya prospek, dengan kita punya rakan, family, betul tak? Okay, marigold, antioksidan yang jadi perisai untuk blue light. Okay. Lepas tu alga pula,
Dia astaxanthin yang bagi nutrisi pada mata dan tingkatkan fungsi. Okay, berries, nutrisi tambahan dan rasa yang sedap. Okay, jadi siapa yang boleh amalkan? Okay, untuk jaga kesihatan mata optimum, untuk mencegah daripada sakit mata, okay, mencegah daripada apa orang kata perkara-perkara yang kita tak nak lah. Okay, jadi kanak-kanak pun dah mula boleh amalkan. Awak umur 3 tahun. Okay, 3 tahun ke atas boleh makan setengah sachet. Sama macam Purisi lah. Setengah sachet sahaja. Okay, sehari. Okay. Kanak-kanak dan dewasa pun boleh ambil satu sachet. Satu sachet. Kalau yang baca apa umur belas tahun sampai ke dewasa boleh ambil satu sachet sehari untuk apa kata maintain. Tapi untuk yang ada masalah, contohnya ada rambut dekat, ada rasa macam mata tegang, mulalah rasa macam gejala-gejala yang tak best ni, boleh amalkan sehingga 2 sachet setiap hari selepas makan. Okay, kalau boleh selepas makan tau, sebab dia rutin zeaxanthin ni dia larut dengan lemak. So dia bila kita makan lepas makan, dia punya penyerapan lebih baik ke dalam usus kita. Jadi tak mazir lah. Dia tak adalah keluar dekat air kencing ke. Dia tak mazir, dia terus serap masuk dalam usus. Cara nak makan senang je. Terus masuk dalam mulut. Itu lebih baik lah. Okey, setakat ni semua orang faham Okay, kita pun dah sampai dekat penghujung rancangan. Jadi kalau ada apa-apa soalan boleh tanya dalam chat box ataupun boleh hubungi kita dekat Syam. Nanti kita akan ada tim yang akan bantu anda untuk jawab-jawab soalan. Jadi sampai sini je saya punya perkongsian pada malam ni.